Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, uh, jadi live hari ini adalah satu live yang penting. Okey. Hari ini saya akan jelaskan beberapa perkara, termasuk apa yang saya lihat sebagai satu keterdesakan oleh dua pihak. Ya, tak tahulah pihak ini ada saling berhubung atau benda ni dirancang, itu saya tak nak buat spekulasi, tetapi satu keterdesakan yang teramat sangat oleh dua pihak yang berdasarkan laporan-laporan media ataupun kenyataan-kenyataan sebelum ini yang telah dikeluarkan oleh mereka, nyata sama ada tidak suka atau membenci Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Jadi kelakuan kedua-dua pihak ni telah beberapa kali melibatkan fitnah. Ya, dan pihak yang saya maksudkan ialah Najib Tun Razak dan Tommy Thomas. Jadi hari ini saya ada satu pemerincian yang amat menarik dan penting. Saya agak antara terpenting yang pernah saya buat. Ya. Kalau babak fitnah Najib Razak, saya pernah buktikan dalam isu RCI Forex, ya, di mana Najib secara fitnah telah mengatakan bahawa pentadbiran Pakatan Harapan di bawah pimpinan Mahathir Mohamad telah menarik balik laporan RCI, seterusnya menyebabkan ianya dijadikan NFA. Itu adalah fitnah dan saya telah membuktikannya dan saya telah membuat laporan polis. Okay. Dan hari ini saya nak membicarakan fitnah, Tommy Thomas terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad dan bagaimana fitnah ini harus diambil tindakan, sama ada tindakan perundangan oleh pihak yang berkaitan, contohnya oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri ataupun oleh the Bar Council, ataupun the Malaysian Bar, ataupun kedua-duanya sekali. Ini pandangan saya, ya, sebagai seorang rakyat Malaysia, kerana kenyataan Tommy Thomas itu adalah disiarkan untuk tatapan umum. Jadi saya hanya membuat tafsiran berdasarkan kenyataan dia dari sudut pandangan saya sebagai seorang rakyat Malaysia. Ya, berdasarkan apa yang saya dapat daripada apa yang saya baca, dan seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana daripada kenyataan Tommy Thomas dan satu kenyataan yang telah dibuat oleh Najib Razak, Najib bagi saya kelihatan bodoh. Okey, saya mulakan, ya. Jadi sebelum saya masuk terus babak Tommy Thomas, perlu saya sebut satu perkara. Ya, anda perlu faham satu perkara dari sudut perundangan. Ini bukan hanya saya yang berkata, saya pun pernah merujuk perkara ni daripada pakar yang berkaitan dan benda ni telah disahkan. Jadi ramai di kalangan rakyat biasa menjangkakan apabila kita melihat, ya, satu perbicaraan ataupun siasatan jenayah, motif jenayah itu dilakukan adalah elemen utama ataupun penting dalam pertimbangan, ya, siasatan ataupun keputusan akhir pihak mahkamah dan sebagainya. Sebenarnya itu salah, ya, itu salah. Saya hendak jelaskan sejelas-jelas mungkin, motif bukannya satu elemen utama dalam satu jenayah, dan tidak ada pertimbangan motif apabila mahkamah membuat keputusan. Dan perkara ni telah saya pun rujuk kepada pihak yang berkaitan. Bukannya motif, ya. Ramai fikir motif adalah penting. Bukannya motif, tetapi niat. Ya, niat. The intent. Okey, yang memberikan gambaran keadaan mental, kesihatan mental dan apa yang difikir oleh orang itu, ya, niat apabila melakukan sesuatu jenayah. Itu adalah elemen penting dalam satu siasatan jenayah, perbicaraan jenayah, maupun
apabila mahkamah membuat keputusan berhubung dengan satu perbicaraan jenayah, bukan motif. Ramai akan silap di sana. Jadi ini termasuklah apabila saya melaporkan, contohnya saya tahu satu jenayah telah dilakukan, jadi sayalah pihak yang melaporkan jenayah itu. Jadi motif saya boleh jadi saya melaporkannya sebab saya tidak suka orang itu motif saya. Saya bukannya kisah sangat pasal jenayah tu, saya melaporkannya sebab saya tak suka orang tu, saya dengki orang tu. Ataupun motif lagi satu, mungkin saya suka orang tu, tetapi saya lebih suka menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan atas prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan, walaupun saya suka orang tu, saya merasakan diri saya bertanggungjawab dari sudut perundangan untuk melaporkan jenayah orang tu. Jadi ini dua motif berbeza, tetapi keputusan akhirnya sama, iaitu keputusan dari pihak saya untuk melaporkan jenayah itu. Maka secara langsung saya telah menjadi sebahagian daripada siasatan, walaupun mungkin mungkin sebagai saksi atau apa, tetapi saya sudah jadi sebahagian daripada kes berkenaan, ya. Dan sebab motifnya boleh berbagai. Motif saya bukannya elemen penting dalam jenayah tersebut. Begitu juga motif orang yang melakukan jenayah. Adakah dia melakukannya sebab dia terdesak ataupun dia benci kepada orang tu? Motif-motif berkenaan bukan penting. Yang penting, elemen penting dalam perbicaraan jenayah, siasatan jenayah, setakat pemahaman saya adalah niat, the intent. Ya, mengapa dia pada ketika jenayah itu dilakukan, apa yang difikirkan dia, apa niat dia, itu yang penting, termasuk dalam mencapai keputusan. Jadi ini anda perlu faham. Sekarang kita masuk isu dia. Ya, faham perkara yang saya telah jelaskan, kemudian sekarang kita masuk isu dia. Jadi, menurut laporan media, ya, dalam satu kenyataan baru-baru ni, Tommy Thomas, bekas Peguam Negara, telah membuat satu kenyataan. Ya, dalam kenyataan dia berkata, dia merujuk kepada kes perbicaraan Anwar Ibrahim dalam kes liwat, ya. Dia berkata Mahathir menggunakan dia rasa terancam dengan Anwar, ya, tak tahulah terancam tu maksud Tommy Thomas apa. Barangkali maksudnya dia terancam bahawa Anwar mungkin akan merampas jawatan Perdana Menteri ke apa, saya tak tahu. Benda tu perlu dijelaskan oleh Tommy Thomas. Adakah Anwar pada ketika itu ada niat untuk merampas jawatan Perdana Menteri daripada Mahathir? Jadi apa pun Tommy Thomas kata, Mahathir rasa terancam terhadap Anwar dan oleh itu telah menggunakan mahkamah, ya, terhadap Anwar, ya, untuk persepsi yang ditimbulkan di situ adalah untuk menjatuhkan Anwar. Jadi menggunakan mahkamah terhadap Anwar, he used the courts against Anwar. Ini adalah satu tuduhan yang berat, dan ini adalah satu pernyataan motif yang telah diberitahu oleh Tommy Thomas ialah Mahathir rasa terancam. Kemudian satu tuduhan yang dibuat ialah Mahathir menggunakan mahkamah. Jadi bila kita cerita motif ni, daripada penjelasan saya di awal, kalau ada yang terlepas, anda boleh ulang siaran dan anda boleh tonton balik penjelasan saya. Motif bukannya elemen penting di dalam sesuatu perbicaraan kesiasatan jenayah, ya. Dan itu pun bila kita lihat Tun Mahathir pada ketika itu, dia adalah Perdana Menteri, dan oleh itu sebagai Perdana Menteri yang bertanggungjawab, Mahathir merasakan perlu ada standard moral tertentu, ya, yang pernah dinyatakan oleh Mahathir dalam sidang media dia. Perlu ada standard ataupun piawaian moral tertentu yang perlu ada pada seseorang untuk menjawat jawatan Perdana Menteri. Dan Mahathir memberitahu dengan jelas di umum bahawa dia telah melihat bukti-bukti yang menunjukkan Anwar telah melakukan pelbagai perkara, termasuk, ya, dalam perkataan yang digunakan oleh Mahathir, he masturbated a man. Dalam bahasa Melayu anda fahamlah apa yang dimaksudkan oleh Mahathir. Jadi tuduhan-tuduhan Mahathir ini di umum adalah serius, dan itu telah menjurus kepada siasatan.
dalam proses siasatan itu semestinya kalau ada pihak daripada pihak berkuasa ni nak siasat kenyataan Mahathir, mereka boleh saja lakukan. Tapi jika dah ada bukti yang jelas yang menunjukkan apa yang Mahathir beritahu adalah benar, maka itu akan digunakan seterusnya dalam perbicaraan kes Anwar. Dan di dalam perbicaraan kes Anwar, kes yang difailkan adalah terhadap Anwar, iaitu meliwat. Ya, meliwat. Ya. Dan pada ketika itu Anwar memberitahu, dan juga keluarga Anwar memberitahu, dan juga keadilan, parti keadilan yang ditubuhkan oleh Wan Azizah pada ketika itu melaung-laungkan bahawa Anwar adalah mangsa, ya, politik, perbicaraan politik, political persecution. Maknanya dakwaan liwat itu telah direka, fabrication, it's a pure fabrication. Okay, itu yang telah dilaung-laungkan oleh semua pihak. Keluarga Anwar, parti yang telah ditubuhkan oleh Wan Azizah atas dengan melaung-laungkan nama Anwar, semuanya mendakwa ini adalah tuduhan yang telah direka. Ianya adalah political persecution, dan mereka menuduh Mahathir dalang di sebalik semua ini. Tetapi kes yang dibicarakan di mahkamah bukannya melibatkan Mahathir, ianya terhadap Anwar. Jadi bila kita cerita kes yang dibicarakan terhadap Anwar, perlu diketahui niat Anwar, perlu diketahui terlebih dahulu bukti apakah Anwar telah meliwat, dan seterusnya niat yang terbabit dalam perkara itu. Bukannya motif, itu bukan elemen penting. Itu juga bukan elemen penting pada ketika keputusan dibuat. Lebih-lebih lagi motif Tun Mahathir, sebab Mahathir bukannya yang dibicarakan. Tetapi apa pun, pada ketika itu, ya, ada percubaan untuk menjelaskan kepada mahkamah bahawa this is a political persecution, dan benda itu gagal sebab bukti telah ditampilkan dan Anwar telah didapati bersalah berdasarkan bukti, keterangan saksi dan sebagainya, bersalah. Jadi proses mahkamah yang sepenuhnya telah dilalui, termasuk rayuan dan sebagainya, dan berdasarkan keputusan-keputusan yang dicapai oleh proses penghakiman, kehakiman dan sebagainya, proses perundangan, Anwar telah didapati sah meliwat. Okey, Anwar telah didapati sah meliwat. Jadi memandangkan seluruh proses mahkamah ini sudah selesai, maka tidak timbul lagi isu political persecution ataupun mereka tuduhan palsu, kerana ini telah tidak berjaya ditampilkan di mahkamah bagi meyakinkan mahkamah bahawa Anwar adalah mangsa, kerana bukti dah cukup, saksi dah cukup, dan mahkamah buat keputusan. Okey, so sekarang ni Tommy Thomas kata Mahathir menggunakan mahkamah. Okey, jika Tommy Thomas merasakan Mahathir menggunakan mahkamah, maka Mahathir ada motif, ya, dan Tommy Thomas berkata Mahathir rasa terancam. Maka rasa terancam adalah satu motif yang ditimbulkan oleh Tommy Thomas. Pertama sekali, Tommy Thomas adalah bukan sekadar peguam, dia adalah bekas peguam negara. Sebagai seorang yang pernah menjawat jawatan guaman yang tertinggi dalam negara ini selaku penasihat utama kerajaan, Tommy Thomas semestinya arif berhubung dengan perkara-perkara proses-proses perundangan dan tahu bahawa motif itu bukan elemen penting. Okey, tapi tak apa. Dia kata Mahathir rasa terancam. Kemudian dia buat tuduhan serius Mahathir menggunakan mahkamah. Maknanya, apabila Tommy Thomas telah menjadi peguam negara, Tommy Thomas semestinya, seharusnya memulakan proses siasatan, ya, bagi mengenal pasti pihak kehakiman tang mana telah bersubahat dengan Tun Mahathir. Kerana itulah implikasinya. Kerana jika Mahathir telah menggunakan mahkamah, ya, Tommy Thomas sekarang ni perlu jelaskan adakah dia bermaksud bahawa Mahathir telah bersubahat dengan pihak kehakiman, ataupun Tommy Thomas sedang menceritakan motif. Sebab Mahathir tidak sukakan Anwar, maka dia gunakan mahkamah terhadap Anwar. Kalau dia sedang ceritakan motif, ya, Mahathir tidak sukakan Anwar, maka Mahathir gunakan mahkamah. Maknanya Mahathir melaporkan liwat lah. Kalau Mahathir suka Anwar, dia tak akan laporkan liwat lah. Maka itu adalah motif.
Itu adalah motif menggunakan mahkamah. Maka dari sudut itu tidak ada timbul soal subahat. Apa yang Tommy Thomas bangkitkan adalah motif. Tetapi Tommy Thomas sendiri tahu motif bukannya elemen penting dalam mana-mana aspek sesuatu jenayah ataupun melaporkan sesuatu jenayah, ya. Tetapi jika Tommy Thomas bukannya bercerita babak motif, Tommy Thomas sebaliknya menceritakan kemungkinan berlaku subahat antara Mahathir dengan pihak kehakiman untuk menamatkan riwayat politik Anwar. Jadi Tommy Thomas perlu jelaskan di mana buktinya, ya, bahawa Mahathir telah bersubahat dan ada pihak dalam mahkamah ataupun kehakiman telah bersubahat dengan Mahathir. Kerana kenyataan terbuka sebegini oleh Tommy Thomas adalah amat tidak bertanggungjawab dan meruntuhkan martabat, ya, kemuliaan institusi peguam negara, ya. Dan jika benar Tommy Thomas ada bukti bahawa ada subahat, timbul pula soal mengapa Tommy Thomas ketika menjadi peguam negara tidak memulakan siasatan dan mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Jadi saya lihat Tommy Thomas sebenarnya dia telah mengutarakan sesuatu berdasarkan emosi dan sesuatu yang tidak benar, yang tidak bersandar kepada bukti. Apa-apa bukti, ya, untuk mencemarkan nama Mahathir, ya. Kalau betul Tommy Thomas sedang bercerita berkenaan dengan motif Mahathir melaporkan liwat Anwar, secara tidak langsung Tommy Thomas telah memerangkap dirinya, ya. Bermakna Tommy Thomas secara tidak langsung berkata, oleh sebab Mahathir tidak suka Anwar, oleh sebab Mahathir terancam dengan Anwar, maka Mahathir telah melaporkan ataupun memulakan siasatan terhadap Anwar berhubung kes liwat. Secara tidak langsung bermakna Tommy Thomas sedang memberi gambaran bahawa Anwar memang meliwat, tetapi motif Mahathir untuk melakukan perkara-perkara yang telah menjurus kepada siasatan terhadap Anwar adalah disebabkan Mahathir terasa terancam terhadap Anwar, maka dia guna mahkamah terhadap Anwar, ya. So apapun penjelasan Tommy Thomas, dia akan terperangkap. Kalau dia bercerita pasal motif atau niat Mahathir, dia memberi gambaran memang Anwar meliwat, tapi sebab Mahathir melaporkannya ataupun mengambil langkah-langkah yang menjurus kepada siasatan adalah sebab Mahathir tak suka. Tapi maksudnya Tommy Thomas beri gambaran memanglah Anwar liwat, okey. Ataupun jika Tommy Thomas berkata itu bukan maksud saya. Maksud saya ialah sebenarnya Mahathir ada bersubahat, ya. Dia gunakan mahkamah untuk mengaibkan Anwar, maka mana buktinya? Kalau ada maksud selain daripada itu, sila jelaskan Tommy Thomas, ya. Sebab kes dah berakhir, Anwar sudah dibuktikan bersalah, ya. Dan percubaan telah dibuat, saya ulang, percubaan telah dibuat untuk mengutarakan teori konspirasi berlaku, percubaan untuk mengaibkan Anwar, dan ianya tidak berjaya untuk mempengaruhi perjalanan kes. Yang menerusi bukti, menerusi keterangan saksi telah mendapati Anwar bersalah, ya. Dan tidak ada tindakan susulan oleh Anwar, oleh mana-mana pihak untuk mengambil tindakan terhadap Mahathir menerusi kenyataan, disebabkan kenyataan Mahathir di satu sidang media yang dihadiri oleh wakil-wakil dari media antarabangsa, di mana Mahathir memberitahu bahawa dia ada dengar saksi, dia ada berjumpa dengan orang-orang tertentu, driver dan Anwar dan sebagainya. Dia ada berjumpa dengan orang ni, orang tu, dia ada dia ada maklumat berkenaan Anwar masturbated another man. Semua tu Anwar tidak mengambil tindakan terhadap Mahathir. Mana-mana pihak tidak mengambil tindakan terhadap Mahathir, kerana itulah asas titik-titik detik-detik permulaan kepada bermulanya siasatan terhadap Anwar. Jadi Tommy Thomas sedang memfitnah Mahathir, sedang merapu. Dan kalau Tommy Thomas buat kenyataan secara terbuka bahawa Mahathir, Anwar adalah mangsa, jangan lupa Tommy Thomas bahawa pada 2008 apabila Anwar sekali lagi dituduh meliwat Saiful Bukhari, ya, Saiful Bukhari, ya, saya
pernah, ya, pertama ini saya nak ajukan kepada Tommy Thomas, ya, sebagai untuk mengingatkan Tommy Thomas betapa busuknya hati Tommy Thomas, betapa terkhilafnya Tommy Thomas, ya. Pertama sekali, berhubung kes itu, pada masa tu Mahathir bukan Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah Pak Lah dan timbalan Perdana Menteri adalah Najib Tun Razak, ya. Tapi pada zaman Pak Lah dan Najib berlaku lagi satu tuduhan liwat. Pada ketika itu sekali lagi Anwar melaung-laungkan, keluarga Anwar melaung-laungkan, PKR melaung-laungkan bahawa ini adalah satu fitnah. Ini adalah satu teori orang kata fabrication, tuduhan yang direka, ya, untuk menjatuhkan Anwar. Sama diulangnya, retorik sama. Jadi mengapa Tommy Thomas menumpu kepada zaman Mahathir? Pertama, ya, mengapa lupa beritahu berkenaan dengan zaman Pak Lah dengan Najib? Dan Najib pun terlupa benda ni. Sebab Anwar ada mengulangi. It is a fabrication. It is a fabrication. Ya, by the powers that be. Ya. Jadi secara tidak langsung menuding jari terhadap Pak Lah dan Najib. Ya, jadi bila Najib nak gunakan isu kenyataan Tommy Thomas, Najib perlu ingat secara tidak langsung tuduhan ada juga dilemparkan terhadap diri dia pada ketika dia timbalan Perdana Menteri. Dan seterusnya sabitan bersalah Anwar, di mana Anwar terus mengekalkan bahawa ianya adalah tuduhan yang direka, berlaku di bawah zaman Najib. Dan Najib terlibat dalam rundingan-rundingan bersama Yusof Kala dari Indonesia untuk perkara-perkara yang boleh disentuh, tidak boleh disentuh, sebagainya, melibatkan juga Anwar. Okay, itu pertama. Itu pertama, ya. Kedua, saya pernah bertemu dengan bekas Superintendent of Police yang terlibat dalam siasatan terhadap Saiful Bukhari, termasuk apabila Saiful Bukhari telah pergi ke hospital untuk melakukan ujian swab test, ya, di mana dari tubuh dia diambil sampel, ya. Dan bekas Superintendent Polis yang terlibat mengetuai kes tersebut, dia pada selepas itu menjadi kawan baik saya, Jude Pereira. Dan saya pada ketika itu lebih kurang pada tahun 2014-15, saya lupa, saya rasa 2015, saya ada buat satu pendedahan yang meletup yang dibawa oleh hampir semua media, NST, Star, dan sebagainya, di mana saya mendedahkan bagaimana Anwar menerusi orangnya, cuba berjumpa untuk Jude dan meminta Jude membuat kenyataan palsu bagi memberi persepsi bahawa Anwar ini ada niat jahat terhadap Anwar. Saya mendedahkannya. Kemudian setelah itu, setelah media menemu ramah saya, media juga bercakap dengan Jude dan Jude mengulangi apa yang telah saya beritahu. Dan sehingga hari ini tidak ada tindakan saman fitnah oleh Anwar terhadap Jude dan sebagainya. Ya, saya yang mendedahkan benda tu. Okey. Jadi Tommy Thomas perlu tanya Anwar dulu sebelum tanya orang lain. Mengapa tidak ambil tindakan terhadap Jude? Mengapa tidak ambil tindakan terhadap Anwar? Malah mengapa tidak ambil tindakan terhadap saya yang membongkarkan? Ya, detail, very detail saya dedahkan. Jude terima panggilan daripada bekas Ketua Polis Negara, Musa. Kemudian dia pergi ke rumah Musa. Kemudian dia seterusnya berjumpa dengan Sanjeevan. Seterusnya Sanjeevan menelefon atau dia terima panggilan telefon daripada Anwar. Kemudian Jude ada bercakap. Kemudian apa intipati percakapan itu? Kemudian Jude mendedahkan bagaimana seterusnya dia diminta pergi ke satu hotel, tak silap saya PJ Hilton. Kemudian di sana dia bertemu dengan orang-orang tertentu. Secara keseluruhannya dia diminta untuk membuat satu kenyataan yang palsu, yang memberi persepsi Anwar tengah diaibkan. Jude tidak ingin melakukan perkara itu. Dan Jude adalah Superintendent Polis yang terlibat dalam siasatan-siasatan melibatkan Saiful, termasuk apabila swab test dilakukan terhadap Saiful. Ya. Kenapa Thomas
lupa semua ni? Kenapa tidak tanya Anwar berkenaan dengan mengapa tidak ambil tindakan terhadap saya, terhadap Jude? Ya. Mereka tidak ambil tindakan. Tetapi Tommy Thomas boleh dengan sewenang-wenangnya kata Mahathir menggunakan mahkamah terhadap Anwar kerana rasa terancam. Jadi sekarang sudah jadi kewajipan Tommy Thomas sebagai bekas peguam negara untuk jelaskan kedudukan dia. Ya. Banyak perkara sekarang perlu ditanya oleh Tommy Thomas. Tapi pendek kata, mahkamah sudah putuskan dalam kes Saiful bahawa sekali lagi Anwar didapati salah meliwat. Ketiga, Tommy Thomas perlu sedar Anwar telah memohon untuk pengampunan. Jika anda memohon untuk pengampunan, secara tidak langsunglah, saya sebagai rakyat biasa, apa yang saya lihatlah, jika anda memohon untuk diampun, maknanya anda secara tidak langsung setuju bahawa anda telah melakukan kesalahan itu. Kerana anda minta diampun terhadap kesalahan yang telah anda lakukan, supaya tidak dan seterusnya tidak perlu menjalani hukuman lanjut. Anda tak dah insaf dan sebagainya. Ini Tommy Thomas lupa ke? Jadi semua ni Tommy Thomas perlu jelaskan. Apa yang sahih di sini adalah Tommy Thomas membuat kenyataan yang saya nampak dengan jelas fitnah terhadap Tun Mahathir. Ya. Sama ada Tommy Thomas sedang menimbulkan persepsi Mahathir berniat jahat, mempunyai motif motif tertentu apabila memulakan siasatan terhadap Anwar. Ya. Tapi itu tak penting. Yang penting adalah jenayah yang dilakukan oleh Anwar, biar apa pun niat Mahathir, biar apa pun motif Mahathir. Soal pokoknya adalah adakah Anwar melakukan kesalahan atau tidak. Itulah perbicaraannya, itulah kesnya, dan bersandar atas persoalan itulah penghujahan dibuat di mahkamah, bukti-bukti ditampilkan dan seterusnya keputusan dicapai. Biar apa pun niat Mahathir melaporkan Anwar ataupun membuat perkara-perkara yang menjurus kepada siasatan Anwar. Jadi apakah sebenarnya itu yang dimaksudkan oleh Tommy Thomas? Mahathir tak suka Anwar, dia rasa terancam dengan Anwar, jadi sebab itu dia memulakan proses siasatan terhadap Anwar. Ataupun adakah Tommy Thomas sedang mencadangkan Mahathir telah bersubahat dengan hakim-hakim untuk mengaibkan Anwar? Apa pun ianya fitnah, tapi sekarang Tommy Thomas perlu jelaskan. Dan jika betul Tommy Thomas sedang mencadangkan ada berlaku subahat Mahathir dengan hakim-hakim, mengapa ketika Tommy Thomas menjadi peguam negara, Tommy Thomas tidak melakukan siasatan? Atau adakah ini bukti baru yang Tommy Thomas telah dapat selepas dia letak jawatan sebagai peguam negara? Tommy Thomas perlu tampil, jelaskan. Tommy Thomas tidak boleh dibiarkan terlepas begitu sahaja dengan membuat kenyataan ini. Tapi apa pun, Tommy Thomas jelas memfitnah berdasarkan apa yang saya tahu berkenaan dengan siasatan-siasatan terhadap Anwar, terhadap perbicaraan Anwar, terhadap keputusan Anwar, dan berdasarkan penghujahan saya tadi, ini adalah fitnah Tommy Thomas terhadap Mahathir. Dan Tommy Thomas lupa bahawa alasan bahawa tuduhan Anwar bahawa semua dakwaan terhadap dia direka diulangi bagi kes Saiful Bukhari, kes liwat kedua, dan pada ketika itu bukan Mahathir. Pada ketika itu Najib juga ada dalam kerajaan sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan kepada Najib Razak, Najib hari ini berpura-pura seperti dia tidak tahu semua ni, dan dia bertanya kepada Tommy Thomas, apakah yang dimaksudkan oleh Tommy Thomas bahawa Mahathir menggunakan mahkamah terhadap Anwar. Jadi di sini nampaklah kebodohan Najib. Saya tak tahulah Najib nak cuba timbulkan persepsi bahawa Mahathir ni memang suka guna mahkamah. Mungkinlah untuk menimbulkan persepsi juga Mahathir menggunakan mahkamah terhadap Najib atau apa. Saya tak tahu. Tetapi jika Najib faham proses perundangan, saya bukannya pakar, tetapi jika Najib faham asas kepadanya, Najib akan tahu betapa dirinya kelihatan bodoh.
Sebenarnya Najib seharusnya merujuk kepada peguam dia dulu. Biarlah kalau peguam dia nak tanya. Saya ulang ya, kalau saya Mahathir, tidak kira saya melaporkan jenayah Najib sebab saya tak suka Najib, atau saya melaporkan jenayah Najib sebab saya ingin menegakkan keadilan, itu tidak penting. Niat saya, motif saya tak penting. Yang penting, jenayah telah dilakukan oleh Najib, siasatan perlu dimulakan, dan seterusnya jika ada bukti-bukti munasabah boleh ditampil kepada mahkamah, perbicaraan harus dijalankan, dan seterusnya keputusan harus dibuat. Ya? Ada pelbagai sebab orang melaporkan satu jenayah. Pada awal live ni saya dah beritahu, mungkin saya ada motif yang di mana saya, disebabkan saya tidak suka seseorang tu, saya melaporkan jenayah yang dibuatnya. Atau mungkin saya suka orang tu, tetapi saya terus melaporkan jenayah yang dilakukannya sebab saya lebih utamakan keadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi motif boleh berlainan, niat boleh berlainan, tetapi yang pokoknya adalah orang tu telah melakukan jenayah. Jadi selepas laporan dibuat, siasatan adalah menumpu kepada jenayah itu. Adakah ianya dilakukan ke tidak? Perbicaraan menumpu kepada jenayah itu. Adakah ianya dilakukan ke tidak? Dan tidak mementingkan motif jenayah itu dilakukan, lebih mementingkan niat pada ketika jenayah itu dilakukan. Niat individu yang berkaitan. Ya? Motif saya membuat laporan itu peribadi saya, tidak penting sebenarnya. Yang penting jenayah telah dilakukan, saya tahu jenayah dilakukan dan saya telah melaporkannya. Ya? Jadi jika Najib tidak faham ini, maka tidak hairanlah dia buat dia tanya soalan sebegitulah. Apakah maksud Tommy Thomas? Ya? Saya mungkin Najib bertanya perkara itu secara ikhlas kerana dia pun ingin tahu berkenaan dengan kes Anwar. Tetapi memandangkan Najib sendiri menghadapi satu kes yang telah melibatkan dakwaan di mahkamah pada ketika Tun menjadi Perdana Menteri, jadi timbul persepsi jugalah bila orang seperti Najib bertanya soalan ni. Adakah Najib ingin menimbulkan persepsi bahawa Mahathir mungkin juga telah menggunakan mahkamah di bagi kes-kes Najib? Jadi bagi saya secara peribadi kelihatan bodoh sikit lah. Sepatutnya Najib serah je kepada peguam, biar peguam yang membuat kenyataan. Okey, berbalik kepada Tommy Thomas. Ya, Ya. Kami tunggu jawapan. Saya tunggu jawapan. Apa maksud Tommy Thomas sebenarnya? Sekarang Tommy Thomas perlu jelaskan. Dan saya tahu apa jua penjelasan yang diberi oleh Tommy Thomas. Andai kata dia beranilah beri penjelasan, sebab saya rasa dia dah perangkap diri dia. Andai kata dia berani beri penjelasan pun, ianya akan memakan diri dia. Ya? Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya. Dan mungkin topik ini saya akan bincangkan dengan lebih lanjut jika ada kesudian di pihak seorang peguam untuk bersama membincangkan perkara ini secara live, agar anda mendapat perspektif seorang peguam berhubung perkara ni. Ya? Dan saya harap The Malaysian Bar dan sebagainya melihat kenyataan Tommy Thomas dan mulakanlah siasatan ataupun inquiry atau apa jua yang sesuai. Ya? Kerana memalukanlah apabila seorang bekas peguam negara membuat kenyataan sebegini. Bagi saya meruntuhkan, merendahkan martabat institusi peguam negara. Okey, jadi ada soalan tak? Bin Jusoh, kalau kita nak kata PH pengaruhi mahkamah kena kat Najib, ini sangat tak masuk akal sebab PH bukan kerajaan sekarang. Ini satu poin yang bagus, Bin Jusoh. Sekarang ni banyak keputusan yang dibaca yang tidak menyebelahi Najib adalah di bawah pentadbiran UMNO sendiri. Ya, sama ada anda nak kata pentadbiran UMNO ataupun pentadbiran campuran, ya, UMNO dengan Bersatu dan ya, keputusan tidak menyebelahi Najib. Ya. Jadi
bukannya bawah pentadbiran PH. Ya. Jadi nampak sangat dalam usaha memburukkan nama Mahathir, penekanan diberi kepada PH oleh pemimpin-pemimpin kluster mahkamah apabila bercerita berkenaan dengan tuduhan-tuduhan yang berat sebelah yang menumpu kepada orang-orang tertentu dan sebagainya yang telah dibuat oleh beberapa pemimpin kluster mahkamah. Semuanya tidak berasas kerana keputusan-keputusan yang tidak memihak kepada kluster mahkamah, khususnya Najib, ada juga dibuat di bawah ataupun dibuat, semuanya dibuat di bawah pentadbiran mereka. Tak kira pentadbiran Muhyiddin ke, pentadbiran Ismail Sabri ke, tapi bawah pentadbiran mereka, bukannya PH. Jadi babak itu mereka senyapkan. Mereka hanya hendak memperdaya anda, khususnya pentaksub Najib dan pentaksub UMNO, bahawa ini adalah konspirasi PH. Sekarang peguam negara bukannya peguam negara PH. Peguam negara adalah peguam negara Kerajaan Melayu Islam yang dipimpin oleh UMNO di bawah Perdana Menteri yang dicalon oleh Najib sendiri. Ya. So macam mana? Ya. Macam mana? Maknanya sekarang ni teori, kalau ikut teori kluster mahkamah, maknanya sekarang ni Kerajaan Melayu Islam mengaibkan orang Melayu Islam lah, pemimpin Melayu Islam lah. Betapa bodohnya persepsi yang ditimbulkan oleh kluster mahkamah ini. Bin Jusoh, aku kalau mahkamah memang amat meragukan sebab kes MDB mahkamah gagal mengambil tindakan dan Najib didapati bersih. Ini dari awal lagi saya dah beritahu. Bukan hanya awak, saya rasa ramai termasuk saya tertanya-tanya mengapa Najib masih bebas, sedangkan kes dia begitu berat. Ya, ini semua tertanya-tanya. Ada kes yang jauh lebih ringan, ya, di mana orang tu tidak bebas bergerak, dan semua ni ramai yang tanya. Tetapi saya tidak ingin melakukan spekulasi kerana mungkin kita boleh terkhilaf. Jadi ini lebih baik kita lepaskan kepada orang yang mahir dalam bidang guaman untuk menjelaskannya. Dan saya rasa ada pun pernah dijelaskan beberapa kali. Sol Adaan, ini mungkin laskar ke apa, saya tak tahulah. Sembang kencang, buktikan dengan fakta. Saya tak perlu buktikan apa-apa dengan fakta. Saya minta Tommy Thomas yang buktikan jika atau jelaskan kenyataan dia. Dan saya juga minta Najib jangan tanya soalan bodoh. Itu je. Bukan saya yang perlu buktikan, dia orang yang perlu buktikan kenyataan-kenyataan dangkal mereka, khususnya Tommy Thomas. Ya. So berhujah dengan bijak lah. Ya. Okey. Jadi setakat itu sahaja. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.